Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la ilaha syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bitamamil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Rabiul Awal 1446 ya. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat kasih sayang Allah yang telah menggerakkan hati kita dan langkah kaki kita untuk bersama dalam kelas Khamis, iaitu Tadabbur Surah Asy-Syams, surah ke-90. Alhamdulillah, kita dah sampai ke ayat 9. Dan Allah bersumpah, okay? Dan surah ini namanya surah Asy-Syams. Jadi Allah mulakan sumpah dengan demi matahari. Kita tahu matahari adalah salah satu agung ciptaan Allah, di mana walaupun jauhnya dengan kita berapa kilometer, berjuta-juta kilometer kan, jauh matahari daripada bumi, tapi kita masih boleh rasakan kepanasannya. Okay, kita boleh dapat impact waktu siang. Dan kalaulah dijauhkan sikit je matahari dari bumi, apa jadi kita ni? Beku. So, siapakah yang mengatur kedudukan matahari yang begitu tepat, yang mengaturkan pergerakan berputar di matahari begitu tepat, tidak cepat sesaat, tidak lambat sesaat? Siapa yang mengatur semua ni? Allah SWT, kuasa yang maha besar. Tabarakallah. Jadi kita dah sampai ayat, insya-Allah hari ini masuk ayat 10. So apa hubungan Asy-Syams dengan An-Nafs? Apa hubungannya? Hubungan An-Nafs dengan Asy-Syams. Macam mana Asy-Syams tu, iaitu matahari sebagai pelita kehidupan seluruh makhluk di dunia ni, maka macam itulah nafs yang akan jadi pelita hidup seorang. Macam mana matahari menyinari bumi, macam itulah dalam diri kita Allah telah sempurnakan kejadian kita dengan jasadnya, dengan rohnya, kemudian nafs tu Allah bagikan. Tetapi nafs ini bergantung. Kalau kita buat penyucian jiwa, hati kita akan seperti dipolish, maka bersinar. Sinar, okey? Maksudnya nafsu itu disucikan, maka menjadi nafs kita tu menjadi seperti matahari yang terang benderang tu, wan nahari idza tajalla. Okey, menjadi bersinar. Bersinar kena dapat apa? Dapat cahaya Al-Quran. Okey, dapat cahaya wahyu, cahaya sunnah. Okey, cahaya Islam. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi bila nafs kita dihubungkan dengan Al-Quran dan sunnah,
maka nafs kita akan bersinar, terang benderang. Sehingga seperti matahari boleh menyinari makhluk lain. Bukan dia je bersinar, dia sendiri bersinar, dia juga boleh menyinari orang lain. So kalau nafs kita bersinar, terhubung dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka kita ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay. So kita ni, apa kerja kita? Apa kerja kita kalau ikut surah Asy-Syams ni? Allah beri motivasi apa kat kita? Oh, berjayalah, beruntunglah, berbahagialah orang yang menyucikan jiwanya. Macam mana ayat tu? Qad aflaha man tazakka ke zakaha? Okey, cuba tengok dekat doa ni. Ada tak zakaha? Ada tak? Ada. Sebab tu Rasulullah SAW bila baca surah Asy-Syams ni, Rasulullah memang ingat doa ni. Ini adalah hadis sahih. Doa yang terbaik, grade A plus daripada Al-Quran dan kedua daripada hadis. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka amat beruntunglah siapa yang menghafal doa ini, mengamalkannya, memahaminya. Bukan hafal saja. Hafal dengan memahaminya. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita nak cuci hati kita dengan doa ni? Cuba kita tengok apa Rasulullah ajar dengan doa ni. Allahumma ati nafsi. Ya Allah, datangkan, limpahkan ketakwaan. Kita minta apa sekarang ni? Minta takwa. Kita kan nak jadi muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah kan? Hudallil muttaqin. Nak dapat sentiasa mendapat hidayah, bertambah-tambah hidayah. Okay, so kita minta takwa. Ni balik kepada jiwa kita. So, kita tengah minta Allah masukkan dalam jiwa kita ini ketakwaan. Apa itu takwa? Kita kena tahu apa yang kita minta. Contoh, kenapa kita kena belajar apa itu syirik? Supaya kita nak sangat menjauhi syirik. Dekat pun tak nak. Kenapa kita kena belajar tentang syurga? Sebab kita nak sangat masuk syurga. Kenapa kita kena belajar juga tentang neraka? Sebab kita tak nak masuk neraka. Kita akan buat atau kita meninggalkan sesuatu tu bila kita sudah kenal, bila kita dah tahu, betul? Jadi kenapa kita nak sangat takwa? Kenapa Rasulullah ajar kita suruh limpahkan hati kita, jiwa kita dengan takwa? Sebab takwa ni maksudnya ialah benteng ataupun perisai. So takwa ni boleh menjadi perisai untuk kita dari kemurkaan Allah, azab kubur. So macam mana nak dapat benteng? Macam mana nak bina benteng takwa ni untuk diri kita ni? Iaitu mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. So bila kita buat dua-dua ni, patuh, tunduk, taat pada semua perintah, tinggalkan, jauhi semua larangan. Jadi kita jadi hamba yang sangat berhati-hati dalam hidup kita. Dalam buat keputusan. Apa yang kita patut takut, apa yang kita tak patut takut, kenapa kena takut, tu semua kena belajar. Semua ada terms dalam Al-Quran. Lepas tu kita minta apa dengan Allah? Wazakkiha. Wazakkiha, mula minta takwa. Lepas tu kita minta wazakkiha. So dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Dalam bahasa Arab, bila zaki, ia adalah fi'il amar. Ia adalah fi'il perintah. Tetapi sebagai hamba, antara kita dengan Allah sebagai Tuhan kita, kita bukan perintah Allah. Kita berdoa. Tapi kalau kita belajar bahasa ni seperti kata perintah. So kita berdoa kepada Allah untuk bersihkan, sucikan jiwa kita, nafs kita. Allahu Akbar. Kenapa dalam doa ni Rasulullah ajar kita anta khairu man zakkaha? Anta ni siapa ni? Anta ni maksudnya apa? Engkau. Engkau kat sini siapa? Ustaz, ustazah, tok guru, nabi. Siapa ni anta kat dalam ni? Kita ni sedang minta doa dekat Allah.
So nak minta sucikan hati dari dosa, boleh minta dekat ustaz ke? Boleh minta dekat Nabi ke? Tak. Nabi Muhammad SAW sendiri cakap dengan puteri baginda Fatimah, walaupun ayah Fatimah Az-Zahra adalah Nabi, tapi apa Rasulullah pesan dekat Fatimah? Aku tetap tak boleh selamatkan kau daripada api neraka. Kita kena faham betul-betul. Berdoa hanya kepada Allah. Jangan buat syirik. Antara syiriknya ialah dalam berdoa. Minta pada makhluk. Tak boleh. Berdoa mesti hanya kepada Allah. Yang bagi syafaat, yang kita nak syafaat daripada Nabi, itu pun atas izin Allah. Illa biizni, yang kita baca dalam ayat kursi. Ingat, kita memang nak syafaat Nabi, tapi atas izin Allah. Allahu Akbar. Anta khairu man zakkaha. Sebab hanya kau je. Ingat, hanya Allah sahaja yang boleh membersihkan hati kita. Tapi kita ada kerja tak? Kita tetap kena usaha. Kita tetap kena buat penyucian jiwa. Istighfar, bertaubat, baca faham amal Quran. Kalau sebut amal ibadah solat tu, insya-Allah kan ramai dah tahu. Sebab kat sini kita boleh faham, anta khairum man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. So kalau tengok dekat kita punya celik tafsir kita print ni, cuba tengok dekat muka surat 17. Ni celik tafsir ni muka surat 17. Tengok kat bawah sekali. Nampak tak? Kalimah man zakkaha. Bawah sekali muka surat 17. Sesiapa yang telah menyucikannya. Kalimah zakkaha dari masdar tazkiyah yang merujuk kepada membersihkan nafs. Kerana kalau ada kekotoran pada nafs itu, kita kena cuba untuk membersihkan kekotoran itu dan mengembalikan keseimbangan seperti yang sepatutnya. Kita kena cuba. Garis tu. Bukan muka surat sebelah. Muka surat 18. Kita kena cuba sahaja. Dan kalau ada usaha saja pun sudah ada kejayaan. Kerana itu bergantung kepada kehendak Allah SAW. So, bila kita dah belajar, itu pentingnya minta ilmu manfaat. Itu pentingnya menuntut ilmu. Sebab bila kita menuntut ilmu, baru kita ada kehendak. Aku nak bersihkan hati aku. Bila kita belajar, baru dia akan menimbulkan kehendak betul-betul nak menyucikan jiwa. So, kita belum lagi suci jiwa. Kita pula pendosa. Senang berubah hati kita ni. Pagi tadi dah berazam nak jadi orang baik. Anak bangun je, dah naik darah. Kan? Allahu Akbar. So, kita senang sangat nak buat salah. Jadi, yang penting ada niat. Kita cuba. Hari ni gagal. Besok cuba lagi. Pagi dah gagal. Tak apa, lepas ni aku cuba lagi. Malam ni aku cuba lagi. So, bayangkan, cuba pun dah dapat ala-ala kejayaan. Kau tengok ayat ni. Kalau ada usaha pun dah ada kejayaan. So, itulah qad aflaha. Ingat kan kita belajar minggu lepas kenapa disamakan al-aflaha, al-fallah, petani. Sebab petani tu dia dapat kutip hasil setelah dia berusaha. Dia bekerja. Daripada dia semai, sampai dia siram, dia baja, dia racun, dia bela pokok tu. So ada usaha-usaha baru dia dapat kejayaan. So penyucian jiwa ni dia memerlukan proses. Dia memerlukan usaha. Kita mula je usaha tu dengan belajar, dengan tadabbur, baca. Semualah kelas masuk, buat nota, beria nak faham, top up lagi dengan hadis. Minta pula doa sungguh-sungguh. Ini antara usaha kita lah ni. Inilah antaranya menghafal doa penyucian jiwa. Dengan penuh-penuh faham, menghayati. Sungguh nak bersihkan hati. Antaranya, berjuanglah menghafal doa ni. Subhanallah. Baru usaha pun dah dikira berjaya. Masya Allah, tabarakallah. Selebihnya, selepas kita usaha, serah pada Allah.
Lepas tu kita puji Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Tak ada yang lain. So, aku dah usaha, ya Allah, aku serahkan pada kau. Sebab kita kena ingat. Okay? Sungguh kita nak mati dalam keadaan Muslim. Tapi confirm. Sebab itulah kita berdoa kan. Wa tawaffana minal muslimin. Kita memang, I am a Muslim. Memang kita Muslim. IC kita Islam. Tapi confirm ke kita mati sebagai Muslim? Dah confirm? Belum. Jangan lupa doa. Jangan lupa berdoa. Wa tawaffana minal muslimin. Waktu kita doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Kenapa kita ulang-ulang? Setiap solat kita tu. Ana minal muslimin wa ana minal muslimin. Sebab kita nak mati dalam keadaan, sebab surah Ali Imran, jangan kau mati selain daripada mati dalam keadaan Islam. Jangan bajet bagus, sangka betul-betul confirm, confident. Aku confirm lah mati Islam. Belum tentu. Sebab tu jangan berhenti belajar. Jangan putuskan daripada belajar majlis ilmu dengan Al-Quran, dengan sunnah. Sebab kita ni kadang-kadang mudah sangat untuk lupa tentang kematian. Hingga kita rasa tak apa kot, tak minta doa husnul khatimah, doa Islam confirm. No, tak confirm Betapa ramai yang asalnya Islam tapi mati auzubillah min zalik. Puji Allah, anta khairu man zakkaha, kerana engkaulah sebaik-baik zat menjaga. Kalau Allah tak pilih kita, kalau Allah tak berkehendak untuk kita disucikan jiwa, kita tak dapat. Tapi kita dah belajar hadis kan? Kalau ditakdirkan suatu ditiup roh ketika kita usia 4 bulan dalam kandungan mak kita, sudah ditiupkan kita punya takdir. Sudah dimasukkan sekali kan roh dan takdir kita, celaka atau bahagia. Kalau betul kita ahli bahagia, apa petunjuknya kata Rasulullah? Ingat tak hadis tu? Dia akan mudah untuk melakukan kebaikan, amalan ahli syurga. So kalau kita betul Allah dudukkan kita dalam majlis Quran, senang nak datang, senang nak duduk dalam kelas majlis Quran, maksudnya apa tu? Ya Allah, mudah-mudahan inilah takdir aku, iaitu menjadi ahlus sa'adah, ahli yang berbahagia, ahlul jannah. So, istiqamah, minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak mati dalam keadaan aku dalam siratal mustaqim. Tolonglah ya Allah. Wa tawaffana minal muslimin, wa tawaffana ma'al abrar. Okey, kalau nak lebih hebat lagi, warzuqni mauti fi biladi rasulik. Itu doa Umar Al-Khattab. Nak mati, nak dimakamkan di negeri Rasulullah, di Madinatul Munawwarah. Bersama Ahlul Bait. Okey, kalau kita direzekikan, dimakamkan di Baqi'. Subhanallah. Di tanah haram. Subhanallah. Boleh doa macam tu. Kalau nak minta mati, kat mana kata Rasulullah? Kat Madinah. Allahu Akbar. Sungguh-sungguh. Lepas tu kalau tak banyak ingat mati, kita tak akan doa beria-ria. Ingat, apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. So kat sini kita terlalu mencintai Allah, terlalu merindui Allah, tak sabar nak jumpa Allah, maka kita berharap dapat berjumpa Allah, maka kita berdoa sungguh-sungguh, kita ikhtiar, kita usaha untuk menyucikan jiwa kita supaya kita qalbun salim, sebab kita takut dengan azab Allah. Bawa ketiga-tiga ni dalam setiap ibadah kita. Dalam setiap ibadah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah kita puji Allah, anta khairum man zakkaha, anta waliyuha, engkaulah yang menjaganya, wa maulaha, engkaulah yang melindunginya. So doa ni bukan untuk para asatizah sahaja. Bukan nak kena jadi ustaz-ustazah, jadi penceramah baru hafal doa ni. Bukan. Bukan doa ni bila nak buka Quran je. Doa ni bukan untuk ketika nak belajar je. Doa ni boleh minta at any time. Tolong ya Allah bersihkan hati aku. Tadi aku dah janji nak sabar tapi aku dah marah juga ya Allah. Buat dosa hitam lagi. Allah tolonglah ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Engkau lah sebaik-baiknya penyucian jiwa ni. Engkau lah sebaik-baiknya ya Allah. Hanya kau je ya Allah. Boleh? Siapa boleh hafal, amalkanlah sungguh-sungguh. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Sebab doa ni perfect.
ada puji untuk Allah, kan? Kita puji Allah, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini antara Asmaul Husna. Okay? Allah Al-Wali, Al-Maula. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebenarnya yang kita sambung, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin yustajabu laha, dalam hadis yang sama. Siapa dah download apps Encyclopedia Hadis, boleh type 2722, go to Muslim, Sahih Muslim, kita akan jumpa doa ni. Doa tu sebenarnya hadisnya agak panjang. Right? Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab kalau hati kita bersih, menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengurniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang. So bila hati tu bersih, mungkin orang lain tak rasa tu dosa, dia dah panas punggung dah. Oh, aku tak boleh duduk sini lah. Tak boleh. Bangun. Tinggalkan. Allah akan bagi kita firasat kita panas dengan keadaan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Allah Akbar. Dia tak tenang. Kenapa ni? Oh, tadi zikir pagi tak habis. Contoh. Allah bagi firasat tu. Sama ada kita untuk lagi menambah amal ataupun kita akan menjauhkan dosa. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Balik kepada surah kita, surah Asy-Syams. Ingat dekat celik tafsir kita tu nampak kan? Usaha je pun. Sudah menempa kejayaan. Mudah-mudahan Allahu Akbar. Jadi ini memang perkara yang kita kena lakukan sentiasa. Dekat celik tafsir ni, gariskanlah pen merah ke, highlighter ke. Apa tulis kat situ? Kena lakukan sentiasa. So penyucian jiwa ni bermusim ke? Bulan Ramadan je. Bulan Zulhijjah je. Penyucian jiwa ni kena buat bila? Sentiasa. Seolah-olahnya ianya adalah kerja hakiki. Kalau siapa tak ada ni, bukalah app celik tafsir. Betul? Tapi biasalah kita yang dah senja ni, selesa lagi kalau baca daripada baca kat phone kan. Ni dah siap print. Muka surat 18. Masih muka surat 18 kat atas tu. Nampak kan? Surat 18 dekat atas tu, nampak tak? Seolah-olah ianya adalah kerja hakiki kita. Inilah kerja kita apa? Penyucian jiwa. Takkan nak cuci rumah ala kadar je lah. Boleh? Kalau dulu kita muda-muda cerewet, semua tak boleh berabuk lah apa. Lantai tak boleh melekit. Sekarang ni utamakanlah menyuci jiwa. Yang pernah kita sebut sebelumnya apa? Kita tak buat penyucian sebab kita tak rasa jiwa kita kotor. Kalau kita rasa jiwa kita kotor, kita beria tak nak bersihkan. Mesti kita beria nak bersihkan, kita kadang tak sabar nak balik, nak mandi, nak tukar baju sebab rasa badan dah melekit, dah berbau, baju dah kotor, betul? Tentulah kita. Kalau kita rasa jiwa kita kotor, beria kita akan minta untuk Allah sucikan jiwa kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang dimaksudkan menyucikan jiwa ni maksudnya apa? Sentiasa menjaga diri dari melakukan dosa. Perkara yang memalukan, zikrullah, baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, jaga hati dan sebagainya. So banyak buku-buku tazkiyatun nafs ataupun video-video dekat YouTube ke, ni boleh tengok subhanallah. Apabila kita cuba melakukan usaha pembersihan ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu kita dengan menyucikan diri kita. Sungguh pun begitu, kena ada usaha dari kita dulu dan yang membersihkannya adalah Allah sendiri. Anta khairu man zakkaha. Kena ada usaha yang bermula dari kita kerana Allah nak tengok usaha kita dulu. Dari bahasa Arab ada dua jenis kalimah fi'il, kata kerja. Jenis muta'addi. Jenis muta'addi ni yang sekarang kita belajar surah Asy-Syams. Anta khairu man zakkaha. Kalau bentuk lazim tu yang dalam surah Al-A'la, kita baca solat witir tu. Qad aflaha man tazakka. Yang tu tazakka. Surah Al-A'la. Surah Asy-Syams qad aflaha man zakkaha. Beza tak?
Beza hujung itu kan. Satu tazakka, tu surah Al-A'la. Yang ni zakkaha, surah Asy-Syams. Okay. Surah Asy-Syams ayat 9, zakkaha. Kalau kita tengok surah Al-A'la 87, ni sama kan? Hujung dia lain. Yang ni tazakka. Zakkaha, yang ni tazakka. Kalau tazakka, berusaha membersihkan dirinya dengan ketaatan dan amal soleh. Ini surah apa ni? Al-A'la yang kita baca dalam solat witir. Okay. Sekarang ni surah Asy-Syams. Zakkaha, subhanallah. Sebab tu kalau kita belajar tadabbur plus, kita masuk sikit berkenaan bahasa, dia akan menampakkan kita sungguh, ya Allah, hebatnya Al-Quran, mukjizat ni. Mukjizat bahasa, sebab tu Allah pilih bahasa Arab. So kita akan nampak kat sini, kalau yang ni, zakkaha, yang menjadikan dirinya sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. So zakkaha ni muta'addi. Maksudnya, dekat celik tafsir ni, maksudnya dia kata apa? Cuba kita tengok kat bawah tu. Kalimah zakkaha dalam bentuk transitif ini seolah-olah melihat nafs kita di luar dari kita. Tadi tazakka, dia menyucikan jiwa dia bahagian dalam. Tapi bila zakkaha, maksudnya seperti kita cuci baju, benda yang luar. Maknanya dia dah bersihkan hati dia, now luar pun dia bersihkan. Faham tak ni? Boleh? Beza tazakka dengan zakkaha. Okay? Seolah-olah melihat nafs kita itu di luar dari kita. Maka beginilah yang kita kena fikirkan tentang nafs, iaitu adalah entiti yang di luar dari kita walaupun dia duduk dalam diri kita, kita kena lakukan sesuatu terhadapnya. Ada kerja yang kita kena lakukan. So sekarang ni ibaratnya nak bersih luar dalam. Kalau surah Allah tu macam dia dekat dalam. Surah ayat 9 ni, dia seperti berada di luar. Lagi kita nak sental. Lagi kita nak polish. Okay? Usaha, kita gandakan lagi usaha. Maksudnya, dah sedia bersih ni, dia tambah lagi. Double. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada kerja yang kena dilakukan. Tu yang kita dah belajar minggu lepas tu kan. Tahalli, tajalli. Barulah akhirnya tu tajalla, tajalli. Keindahan tu terpancar dari dalam ke dari luar? Dari dalam ke luar. Kita bersihkan dalam ni, polish lagi, bersihkan lagi sampai keluar. Okay. Seperti matahari, kan? Dia punya sinar padahal dia berjuta-juta jauh daripada kita. Tapi sinarnya sampai tak dekat kita kat bumi? Sampai. Hangat dia kita boleh rasa tak? Rasa. Macam itulah ibaratnya. Kita nak nafs kita ni bersinar-sinar. Memberi manfaat kepada bukan saja pada diri kita, memberi manfaat pada semua orang. Subhanallahu Akbar. So, surah An-Najm ayat 32, jangan kamu sangka, peringkat bawah sekali. Muka surat 18 tu, tengok bawah sekali, kita akan nampak apa? Surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, ada larangan kat situ, jangan kamu sangka yang diri kamu suci. Jangan pernah sangka ataupun bajet suci murni kita ni. Okay? Allah ingatkan kita semua supaya jangan perasan. Jangan bajet suci. Okay, subhanallah. Oleh itu, janganlah kita rasa kita lebih tinggi dari orang lain. Kita lebih berilmu, kita lebih beriman, kita lebih banyak amal, lebih banyak sedekah, solat lebih khusyuk daripada orang lain. Jangan pernah kita ada perasaan macam tu. Ingat tak apa kata Iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa pula aku kena suka Adam? Betul? Dia rasa diri dia lebih mulia. Okay? Subhanallah, Allah Akbar.
Okey, dekat muka surat 19, cuba tengok dekat perenggan ketiga. Nanti yang saya tak sentuh tu, bacalah ya. Saya nak sentuh ni yang penting-penting. Yang bukan yang lain tak penting, penting. Tapi saya nak bagi point. Okay, dekat peringkat ketiga tu nampak kan dalam ayat-ayat awal surat ini Allah Jalla wa'ala telah menceritakan tentang cahaya matahari wasyamsi wa duhaha, cara matahari yang menyinari bumi itu memberi manfaat kepada manusia dan segala kehidupan dunia. Okay? Jadi kita senang nak cari rezeki sebab terang benderang. Kalau kita kena buat lampu kat kepala kan macam orang menoreh tu gelap kan. Bayangkan kalau kita datang ni kena bawa lampu. Kan? So ada matahari tak payah nak bawa lampu. Memang satu dunia terang. Okay? Subhanallah. Tetapi Allah Jalla tetap membenarkan cahaya matahari datang kembali. Wan nahari idza jallaha. Dan ingatlah, walaupun malam menutupi, cahaya matahari tetap ada sebenarnya. Sebab bulan tu pun dapat cahaya daripada matahari. Okay? Oleh itu masih ada harapan lagi buat kita walaupun sedang dalam ujian. Yang penting kita kena ada keinginan untuk jadi baik dan kena ada usaha. Okey, gariskan tu. Keinginan dan usaha. Nampak kan? Keinginan dan usaha. Gariskan. Ni nak pun tak nak. Orang Melayu pun kata apa? Nak 1000 daya. Kan? Tak nak, tengah dalih pun cukup. Kalau dah tak nak, tengah dalih pun dia tak akan bergerak. Kalau dia nak, dia akan usahakan walau 1000 daya. Okay? Keinginan dan usaha. Usaha tanpa keinginan tidak akan berjaya. Keinginan tanpa usaha adalah angan-angan. Okay? Subhanallah. Okay, sekarang kita masuk ayat 10. Okay, sebelum tu, kenapa kita kena buat tazkiyatun nafs? Ulang lagi biar kukuh. Kenapa kita kena buat penyucian jiwa? Kalau ikut dekat ayat kita ni, ayat 9 ni, qad aflaha man zakkaha. Kenapa kena beria-ria buat penyucian jiwa ni? Kenapa? Supaya kita hari-hari azan pun hayya 'alal falah. Hari-hari bangun pagi baca Ali Imran ayat 200 pun ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Al-Baqarah ayat 5 pun kan? Okay? Ulaika humul muflihun. So kenapa kita kena buat penyucian jiwa? Kenapa kena hafal doa tadi? Kenapa kena banyak-banyak istighfar, bertaubat? Kenapa kena tadabbur Al-Quran? Kenapa aku kena amal? Kenapa? Sebab aku nak masuk dalam golongan yang beruntung, bahagia, kan? Berjaya. Tiga tu. Tiga-tiga sekali. Beruntung, berjaya, bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanallah, Allah Akbar. Sungguh ya Allah aku nak. Kita akan sanggup. Okay. So kalau kita perhatikan kat sini, dekat ayat 9, apa maksud kejayaan dalam Al-Quran? Straight A. Kalau ikut Al-Quran, apa makna kejayaan? Rumah 5 tingkat. Saya tanya diri sendiri. Yang kita ni manusia selalunya istilah orang tu berjaya bila kita tengok dari segi sijil dia, kereta dia, rumah dia, anak dia. Dia melancong pergi mana? Kian akak. Asyiklah pergi dekat yang Bukit Putus tu je. Kan? Apa nama tu? Ulu Bendul. Akak tengok saya bercuti kat mana kak? Okey, subhanallah. Kalau ikut ayat ni, apakah ciri-ciri orang berjaya? Bukan dari segi material, bukan dari segi harta. Okey? Sebenarnya siapakah orang yang beruntung dan bahagia ni? Orang yang suci jiwanya.
Allahu Akbar. So kita kena betulkan cara kita berfikir, cara kita faham. Okay? Yang kita benar-benar nak faham istilah berjaya tu ialah istilah ikut Al-Quran. Bukan jangan ikut istilah orang. Ikut istilah Al-Quran dan hadis. Okay? Subhanallah. Bukan ada 19 company, bukan. 19 anak syarikat. Anak dia baru 10 tahun, sebenarnya anak dia dah ada 7 syarikat. Itu bukan ciri-ciri berjaya yang diletakkan dalam Al-Quran. Kecuali dia ditakdirkan, direzekikan Allah pegang banyak harta, tapi harta itu membuatkan dia semakin dekat kepada Allah, bukan makin menjauhkan. Allahu Akbar. So, kejayaan dalam Al-Quran bukanlah terkait harta benda, tapi Al-Quran mengatakan dalam ayat ni, orang yang berjaya adalah orang yang melakukan penyucian jiwa, tak ikut nafsu amarah. Okay. So, nak faham Al-Falah, ingatlah petani. Ingatlah petani. Okay, sekarang kita nak masuk lawan dia. Okay. Cuba kita tengok. Subhanallah, Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sebenarnya, Allah mudahkan untuk kita faham. Kan? Allah memang mudahkan kita. Cuba kita tengok. Sama tak ayat 9 dengan 10 ni? Dia macam, orang kata apa? Dia memang berlawanan. Tapi kita akan mudah ingatlah. Okay? Dan qad sesungguhnya yang ni aflaha. Jadi khabar ni ialah lawan kepada aflaha. Kalau aflaha tu beruntung, khabar rugi. Kalau aflaha tu bahagia, khabar tu sengsara. Lawan. So, siapa yang nak menghafal surah ni sebenarnya, kalau dia faham makna, insyaAllah. Walaupun surah-surah juzuk amma ni kan bunyi dia macam dekat-dekat. Kita boleh confuse. Tapi kalau kita faham makna, dan kalau Allah tunjukkan pun macam tadi, wasyams. Lawan dia mesti apa? Wal qamar. Wan nahar. Siang. Lawan dia apa? Wal lail. Kalau wassama, lawan dia apa? Wal ar. Cubalah hafal. Ayat dia pendek-pendek. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Apa lepas tu? Siang kan? Wan nahari idza jallaha. Apa lawan siang? Malam. Wal laili idza yaghshaha. Apa lepas tu? Langit. Was samai wa ma banaha. Apa lawan langit? Wal ardi wa ma tahaha. Dia berlawanan. Kalau kita nak mengusahakan hafal dengan makna, dia akan memudahkan. Betul? Daripada atas turun. Dah sampai bumi. Lepas tu siapa? Manusia lah kan. Apa lepas tu Allah sumpah? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dah sampai bumi, kita lah tu. Okey. Dia daripada atas turun. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Lawan dia. Wa qad khaba man dassaha. Surah Asyam tak banyak ayat kan? Berapa ayat? 15 je. Satu bila kita sekali tadabbur, insya-Allah dia akan memudahkan kita untuk menghafal dan bawa dalam solat. So bila kita bawa dalam solat pula, kita tahu terangkanlah hati aku macam matahari, ya Allah, ya Allah. Wal qamari idza talaha. Bulan-bulan yang mendapat cahaya matahari. Biarlah anak-anak aku pun hati dia pun terang, ya Allah. Akhlak dia bagus, ya Allah. Maknanya siapa yang di bawah kita, yang mengikut kita? Kan? Subhanallah. Kalau faham, dia akan dan bawa masa solat. Solat itu adalah doa. Di manakah bacaan yang paling mulia dalam solat? Bacaan paling mulia ketika berdiri. Sebab kita baca Al-Quran. Lepas kita baca Fatihah, kita baca surah. Kedudukan paling mulia, sujud. Bacaan paling mulia, berdiri. Sebab tu lagi banyak ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita faham, kita baca masa kita berdiri, dan kita berdiri menghadap siapa? Menghadap Allah. Kita berdoa dengan kata-kata kalamullah. Okay? Minta sungguh-sungguh. Bila kita faham matahari tu, subhanallah, makhluk agung. Yang mata kita tak pernah pun nampak dia. Tapi sinar dia, manfaat dia, kepentingan dia, kita sangat-sangat faham. Matahari itu adalah sumber kehidupan kan? Allahu Akbar.
Kalau matahari begitu hebat, apatah lagi pencipta matahari. Okey? Sebab tu buka Qiyamul Lail. Apa doa iftitahnya? Allahumma kalhamdu. Lagi? Anta. Apa nombor 1? Anta nur. Okey? Banyak lagi kita nak buat. Banyak lagi kerja kita nak ikut sunnah. Kalau betul-betul nak ikut sunnah. Okey? Kalau mulakan Qiyamul Lail, solat malam ataupun tahajud, mulakan dengan doa iftitah Nabi. First yang Nabi puji Allah ialah Allahumma lakal hamd anta nur. Kita tengah tahajud waktu gelap malam. Puji Allah dulu. Oh ya Allah, Kaulah Maha ataupun sumber cahaya. Kita tahu kita sekarang dalam gelap. Gelap kat dunia. Gelap dalam kubur. Okay. So anta nur. Engkaulah sumber cahaya di langit dan di bumi. Lepas tu puji apa? Allah Al-Qayyum. Lepas tu puji apa? Anta Rabb. Okay, mulakan. Kita sebaik-baik berusaha nak bawa sunnah. Ingat, bila satu kita hidupkan sunnah, kita sedang matikan satu bid'ah. Kita kena berjuang. Aku tak nak lagi dah buat benda yang aku benar-benar nak ikut contoh yang Nabi telah contohkan. Ada banyak lagi rupanya yang aku belum amal, yang aku belum tahu, yang aku belum buat. Subhanallah. Okay? Sebab amal ni dia ada kualiti kan. Lagi kita mendekati cara Rasulullah itu lebih baik. Okay? Boleh? Agama bila melibatkan ibadah bukan ikut orang. Kena ikut siapa? Syahadah kita kedua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Sebab kalau ibadah ikut suka hati kita, apa beza agama, maksud saya apa specialnya agama kita? Tak ada, kalau bahasa kita SOP lah. Kan? Kalau akak boleh ikut cara akak, saya ikut cara saya buat ibadah. Boleh tak macam tu? Kita ada dah disiapkan oleh Allah dan Rasul. Ada SOP, dah ada guideline, ada cara. Follow se-follow-follownya. Tak payah reka-reka yang baru. Right? Okay, Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay. Jadi apa makna khabar? Okay. Celaka atau rugi. Okay. Kalau ni zakaha, lawan dia apa? Dasaha. Kalau yang ini kita panggil tazkiyah, yang ini kita panggil tadksiyah. Okay. Yang ni kita panggil tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa kan? Yang ni tadksiyatun nafs. Pengotoran jiwa. So, tu lawan dia. Okay. Aflaha, lawannya khaba. Zakaha, lawannya dasaha. Okay. Dan sesungguhnya, hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Okay. Okay, kita nak faham ayat ni dekat celik tafsir, buka muka surat 20. Buka muka surat 20. Telah ada lah kan? Dah? Khabar. Waqat faham kan? Waqat itu ialah lafaz taukid, maknanya penegasan. Sungguh, pasti, benar. Macam itulah ibaratnya. Sesungguhnya, hampalah yang orang yang menjadikan dirinya susut dan terbenam kebersihan dengan sebab kekotoran maksiat itu akan terjadi hasil dari perbuatan maksiat yang manusia lakukan. Sampai akhirnya, hati terus gelap, ditutupi oleh titik-titik dosa yang banyak sangat.
Yang ini membenamkan, menguburnya dan menghinakannya dengan tidak mengikuti jalan petunjuk hingga terjerumuslah dia ke dalam perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kalimah khaba bermaksud, bulatkan khaba tu, lepas tu tengok apa maksud dia. Lari untuk mendapatkan sesuatu tapi tak mendapatkannya. Oleh itu terasa amat kecewa, ia adalah kegagalan setelah berusaha susah payah tapi tak berjaya, yang dikejar tak dapat. Jadi khabar ni rasa kecewa, rasa hampa, frust. Tapi kayanya bahasa Arab, dia nak menunjukkan betapa kecewanya, betapa ruginya, ibaratnya macam ni. Katalah. Lelaki ni dah buat sehabis baik, sedaya upaya. Okey? Tapi akhirnya pinangannya ditolak. Contoh. Kecewa tak? Maksudnya macam tu lah. Dia bukan tak buat tau. Dia bukan tak berusaha. Dia dah. Maknanya dekat dunia ni, dia contoh dia bersedekah tapi dia riak. Contoh. So dia kotorkan baliklah hati dia. Dia bukan tak ada usaha. Tapi usahanya akhirnya sebenarnya menuju kegagalan. Ataupun biasanya lah kan, kalau orang ambil dadah atau orang minum arak, sebab apa? Sebab dia kata apa? Boleh lupakan lah. Tapi sebenarnya apa yang diusahakan tu, beli arak, minum arak sampai mabuk, sebenarnya apa? Merugikan dia, membenamkan dia, menguburkan dia ke dalam. Maknanya membawa diri dia tu, bukan dia tak buat kerja. Sepertinya dia buat kerja lah kan. Dia kerja, dia dapat duit tapi dia guna beli dadah. Dia guna beli arak contoh. Kerja-kerja dia tu sebenarnya membawa dia kepada kerugian, kecelakaan. Tidak taat pada perintah Allah. Dan tentu Islam melarang umatnya untuk minum arak. Contohnya. Boleh? Faham maksud dia? Maksudnya dia ni buat pekerjaan tapi sebenarnya menuju kegagalan. Kegagalan itu akan membuatkan dia rasa begitu hampa dan kecewa nanti. Kadang-kadang ada orang, dia usaha mati-matian nak dapat benda tu. Tapi sebenarnya itu adalah salah. Kalau dasaha ni, kan dia kata, dasaha ni maksudnya terbenam kebersihannya. Maksudnya susut dan terbenam. Contohlah, ada barang yang kita, I don't care. Barang tu terjatuh atas tanah ke, dia terbenam ke, kita tak kisah, maknanya benda tu apa? Benda tu tak ada manfaat. Betul? Benda tu tak mendatangkan keuntungan langsung sampai kalau benda tu terjatuh pun kita kutip tak? Kita tak kutip. Ibaratnya macam itulah nak beritahu. Jadi benda yang kekecewaan dia ni, kekecewaan yang akan dia tanggung atas apa dia buat dekat dunia ni, sungguh langsung tak mendatangkan manfaat bagi dia. Malah mendatangkan kecelakaan untuk dia. Subhanallah. Maksudnya, ada orang, dia ikut. Kan tadi dia tak tahan nafsu, kerana dia tak yakin pada hari akhirat. Bila dia ingat dosa pahala, dia akan buat maksiat tak? Bila dia tahu tentang neraka, dia takut siksa kubur, dia buat maksiat tak? Dia mesti tak buat. Bila dia tak takut tentang hari akhirat, bermula daripada sakaratul maut, orang tu akan jadi apa? Kita belajar hari Selasa kan, surah Al-Kahfi, ayat 28. Dia akan ikut hawa. Maka dia tak ingat Allah. Ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia mengumpat, sebenarnya waktu itu dia tak ingat Allah. Dia lupakan Allah. Kalau dia ingat Allah, ketika dia nak berzina, dia teringat Allah. Dia teruskan ke dia berhenti? Dia akan berhenti. Sebab kenapa dia berzina waktu itu? Sebab dia tak ingat Allah lah waktu itu. Kenapa dia tak ingat Allah? Sebab dia tak berjaya tahan nafsu. Kenapa dia tak berjaya tahan nafsu? Sebab dia tak yakin pada hari akhirat. Kenapa dia tak yakin pada hari akhirat? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak takut pada kekuasaan Allah. Dia lupa yang tukar malam kepada siang, siang kepada malam itu begitu berkuasa. So, basic patah balik. Kita reverse. Yang paling penting ialah beriman kepada Allah.
asas rukun iman nombor. Tak beriman nombor 1, dia akan bawa nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Tak beriman pada takdir. Apa yang berlaku dekat dia, dia rasa Allah kejam, Allah zalim, Allah tak terima doa dia. Bila nak makbul ni? Aku dah penat dah bangun tahajud. Endingnya macam ni juga, celaka juga hidup aku, tak bahagia juga hidup aku, derita juga hidup aku, dihina orang juga hidup aku. So, bila tak beriman pada takdir, asasnya patah balik sebab nombor 1. Dia tidak mengenal Allah. Sebab itulah akidah dulu baru ibadah. Akidah kena strong. Baru kita secara auto rela nak beribadah kepada Allah. Fatihah 1 sampai 4 ialah tentang Allah. Baru datang ayat nombor 5. Apa ayat nombor 5? Iyyaka na'budu. Bila dah kenal Allah, barulah hanya kepadamu kami menghambakan diri. Subhanallah. Jadi, bila orang tu dah buat satu dosa, tak taubat, buat lagi, asalnya, dia takut buat dosa. Asalnya, dia tahu benda tu salah. Sebab apa? Kan Allah dah bagi apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebenarnya kita dah dilengkapkan dengan ilham takwa, dengan ilham fujur. Sebenarnya dia tahu mencuri ini salah. Dia tahu ambil rasuah ni salah. Tapi dia tak tahan godaan, dia cinta dunia, dia tak boleh kawal nafsu dia, hawa dia, maka dia buat juga. Bila sekali lepas, 2 kali lepas, lama-lama seronok. Dah lama dia tak rasa benda tu lagi. So dia don't care. Hati aku nak kuning ke, coklat ke, kelabu ke, gelap ke, hitam ke. Itulah dia. Inilah jadinya. Waqad khaba man dassaha. I don't care. Terlawan dengan ayat 9. Yang beria nak putihkan hati dia, nak sinarkan hati dia. Dia hafal doa, dia berzikir, ingat Allah. Tahan hawa nafsu. Semua orang ada hawa. Betul? Nak berseronok-seronok. Seronok tidur daripada aku bangun malam. Tidur lagi best. Tuh. Okay? Tak nak kiam. Contoh. Okay? Tak usah langsung pun. Tak kunci jam. Tak ada lah. Memang tak ada. Memang tak nak. Kan? Dah lama dia jadi ada aku kisah. Okey, ditambah pula dengan buat maksiat, maka dia inilah dia dasar. Dia terbenam, makin terbenam sampai terkubur. Dan hati dia jadi segelap-gelap seperti sepekat-pekat malam. Yang langsung tak ada sinar dah. Kita nak yang mana? Nak tak kalau sampai Allah bagi rasa, aku peduli apa? Nak masuk api neraka ke tak? Sampai ada kan yang sanggup cakap apa? Memperkecilkan kekuasaan Allah. Dia kata apa? Habis tu siapa pula nak penuhkan neraka kalau semua masuk syurga? Ada orang berani keluarkan ayat tu? Betul? Ada yang berani. Na'udzubillah min zalik. Maknanya dia tak cukup kenal kekuasaan Allah. Dia tak takut pun dengan ancaman Allah. Dia tak takut pun dengan hadis-hadis yang Rasulullah cerita bagaimana terseksanya orang yang bermaksiat. Yang melakukan dosa kepada Allah. Melakukan kesyirikan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi lawan tazkiyatun nafs, dia beria menyucikan jiwa, maka dia beruntung. Yang ni pula dia beria juga. Tapi beria mengotorkan hati dia sampai dia dah tak rasa bersalah buat dosa. Dia rasa biasa je. Malah dia ketagih. Malah kalau satu hari dia tak buat dosa, dia ketagih. Tu dah bahayalah tu. Dia dah tak kisah dah. Okay, subhanallah. Nauzubillah min zalik. Okay, yang penting seronok. Seronok, senang, bahagia. Di dunia sahaja. Okay, ingat. Pasti rugi Allah yang sebut pasti rugi tu Allah yang beritahu kita. Jadi kalau kita faham, kalau maksud, kalau tafsir Ibn Kathir, dia kata apa? Kotori diri tu, dasaha ni, dia kotor ni, dia mengotori diri dia dengan membuat dosa maksiat. Okay? Dia tak patuh pada perintah Allah. Allah perintah untuk tutup aurat, dia langgar. Dia tak ambil kisah, dia tak ambil berat. Okay? Subhanallah. Okay, asalnya kita ni lahir suci kan?
asal semua baby lahir suci. So sepatutnya boleh tak cakap anak haram? Kalau baby asalnya lahir suci, fitrah. Tapi kita bagi istilah apa? Anak haram. Patut tak cakap macam tu sebenarnya? Baby tu, dia bukan anak haram. Yang salah tu mak bapak dia. Adakah baby tu memilih nak lahir daripada rahim mak yang soleh atau rahim ibu yang penzina? Dia ke yang pilih? Kan? So dia tak salah. Tapi dia salah bila dia mula melakukan, dia sendiri yang melakukan dosa dan tapi lahir je sebenarnya semuanya. Okay? Kita ni semuanya lahir suci. So siapa yang sebenarnya kotorkan hati? Kita sendiri. Okay? Kita yang telah menzalimi diri kita sendiri. Subhanallah, Allah Akbar. Allahu Akbar. Maka bila dia dah dewasa, dia buat dosa, maka dia lah yang telah merugikan dirinya sendiri. Allah rugi tak? Allah rugi tak kalau kita tak ingat dia? Allah rugi tak kalau kita tak solat? Allah rugi tak? Ada efek ke? Allah ada efek ke kalau satu dunia bermula daripada Nabi Adam? Ataupun kalau satu dunia ni semua perangai macam Fir'aun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin, kepala jin siapa? Iblis. Manusia yang paling teruk siapa? Fir'aun. Kalau dunia ni dipenuhi dengan iblis, dengan Fir'aun, adakah efek kepada Allah? Allah jadi tak berkuasa? Berkurang kuasa Allah? Ya ke? Ya ke? Ingat tak kita dah belajar dalam Riyadhus Salihin? Balik nanti buka Riyadhus Salihin bab 11. Riyadhus Salihin. Tulis dekat nota, nanti balik boleh buka dekat buku tebal kita hari Selasa tu, buka dekat bab 11. Bab 11 hadis terakhir. Hadis ke-17. Hadis ke-17. Okey, saya dah tuliskan dah, muka surat 120. Nanti balik buka kitab Riyadhus Salihin, muka surat 120, hadis ke-17. Kita tengok. Dalam hadis ni, hadis Qudsi, hadis Qudsi bermaksud firman Allah. Tapi dia bukan ayat Quran. Tapi boleh tak bawa dalam solat? Tak boleh. Itulah beza dengan ayat Quran. Hadis Qudsi tak boleh bawa dalam solat. Okey. Apa firman Allah? Okey. Kalau kita nampak kat sini, sebenarnya saya nak tunjuk yang ni. Ni. Sebenarnya nak tunjuk yang ni. Allah. Ni. Cuba tengok peringgan yang ni. Nanti balik buka dekat Riyadhus Salihin ada 10 10. Ya ibadi, yang ni. Ni yang ke-9. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, semua bersatu padu seperti hati seorang yang paling curang di antara kau semua, hal itu tak akan dapat mengurangi keagungan sedikit pun pada kerajaanku, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula awal hingga yang paling akhir, maksudnya daripada Nabi Adam sampailah makhluk terakhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap-tiap seorang meminta sesuatu padaku dan tiap-tiap satu ku beri menurut permintaannya masing-masing, hal itu tak akan mengurangi pun apa yang aku miliki, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Jadi berkurangnya hanyalah seperti air yang melekat ke jarum.
Sebab itulah siapa yang tak boleh tahan hawa nafsu, sebenarnya dia tidak mengenali Allah. So hadis qudsi ni, okay, siapa ada apps boleh buka apps Riyadhus Shalihin atau buku kitab Riyadhus Shalihin bab 11 hadis terakhir tak silap saya. Ialah hadis ke-17. Okay, kalau kita tengok ni ada 10 . Ini adalah hadis qudsi. Hai hambaku, sesungguhnya aku haramkan pada diriku sendiri akan menganiaya dan menganiaya itu ku jadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu janganlah engkau saling menganiaya. Ya Allah, kalau kita hayati hadis ni, semakin kita akan mengagungkan Allah. Okay? Wahai hambaku, engkau semua itu tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mohonlah petunjuk padaku. Engkau semua tentu kuberi petunjuk itu. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu lapar kecuali orang yang kuberi makan. Maka mohonlah makan padaku, engkau semua tentu kuberi makanan itu. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu telanjang kecuali orang yang kuberi pakaian. Maka mohonlah pakaian padaku, engkau semua tentu kuberi pakaian itu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu berbuat salah pada malam dan siang hari, dan aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Maka mohon ampunlah padaku, pasti semua engkau ku ampuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua tak dapat membahayakan aku. Maka andai ku kata dapat, tentu engkau semua akan membahayakan aku. Lagi pula engkau semua itu tidak dapat memberi manfaat padaku. Maka andai kata dapat, tentu engkau semua akan memberikan manfaat itu padaku. Maknanya kita boleh tak? Kita boleh ke memberi manfaat pada Allah? Solat kita tu menambah kuasa Allah ke? Tidak. So, berani nak buat maksiat? Allah Akbar. Okay? Tunjukkanlah hadis ini kepada anak. Dia tak kenal hadis. Okay? Lagi banyak kita mengenal Allah, Asma'ul Husna, hadis qudsi, insya-Allah. Okay? Dia akan menambahkan ketakutan dalam jiwa kita. Membersihkan jiwa kita. Alright. Okay, kalau ada apps hadis Muslim 4674 Hadis Muslim 4674 ni bab 11 Riyadhus Shalihin ni. Okay, tekan dekat apps tu 4674. Alright. So, kita dah faham Allah rugi ke kalau kita buat maksiat? Hilang kuasa? Allah hilang ke? Allah hilang kuasa ke? Okey, katalah satu kilang, sebuah kilang. Dia ada 1000 pekerja. 500 mogok. Tak nak buat kerja. Efek tak kilang tu? Boleh operasi tak kilang tu? Tak boleh. Tapi Allah langsung tak ada efek. Walau semua atas muka bumi ni, perangai macam Fir'aun pun tetap tak mengurangkan kekuasaan Allah. Walau semua ni daripada Nabi Adam sampai akhir semuanya bertakwa pun tidak menambahkan kekuasaan Allah. Betul-betul faham benda tu. Kita yang perlukan Allah. Right? Kita yang perlukan solat. Subhanallah. Okay? Okay, satu lagi. Kita boleh tengok satu hadis. Sebenarnya orang yang buat maksiat ni, dia kata dia seronok. Tapi betul ke dia tenang? Dia tenang ke hidup dia sebenarnya? Sebenarnya, dia meronta, menangis nak keluar daripada maksiatan tu. Betul tak? Ini ialah Musnad Ahmad 17803. Nanti boleh tekan dekat apps Ahmad, pilih Musnad Ahmad 17803 ni hadisnya. Okay. Sebenarnya orang yang duduk dalam kemaksiatan, sebenarnya hati dia gelisah. Hati dia tak tenang. Okay? Hati dia tak senang. Sebab sebenarnya jiwa dia menangis nak berhenti buat maksiat tu sebenarnya. Betul? Sebenarnya dia tak suka buat benda tu. Sebab kan Allah dah kata fa'alhamaha ujuraha taqwaha. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. So, sebelum tengok hadis ni, tengok Al-Quran dulu.
Cop. Surah Toha. Sebenarnya siapa yang tak meninggalkan dosa maksiat, Allah akan timpakan dia kegelisahan di dunia dan di akhirat sebenarnya. Surah Toha, surah ke-20, ayat 1, 2, 4. Kita tengok kan. Apa bukti Allah kata dia memang takkan senang di dunia dan di akhirat siapa yang melanggar perintah Allah. Maksudnya dia buat maksiat lah, dia buat dosa. Kita ni jangan ingat maksiat bahasa Melayu je tau. Maksiat bahasa Melayu tu yang tu pencegah maksiat, yang tangkap orang berdua kat tepi tasik tu. Bukan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maksiat tu anything yang melanggar perintah Allah tu kita panggil pelaku maksiat. So jangan maksiat tu orang yang ditangkap berkhalwat berzina tu, bukan. Namanya dalam Al-Quran, kalau namanya berbuat maksiat dan dosa, maknanya anything melanggar perintah Allah itu adalah pelaku. Okay. So ayat 124, surah 20, surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Okay. Danka. So dia rasa macam hidup dia seronok. Tapi sebenarnya yang melanggar perintah Allah, berpaling daripada peringatan. Okay? Mak dia nasihatkan dia, ayah dia nasihatkan dia, kawan-kawan nasihatkan dia. Contoh dia dengar nasihat ayat Quran contohnya atau hadis daripada radio ke daripada mana-mana lah. Ada je nasihat tu datang dekat dia. Dia tahu, dia dah belajar pun dekat sekolah dulu. Okay? Tapi dia berpaling, maknanya dia langgar lah. Dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Okay? Dari peringatanku, kata Allah. Terutamanya perintah Allah. Sesungguhnya baginya hidup apa ni? Ma'isyatan danka. Sebenarnya hidupnya dada dia sempit. Dada dia tak lapang. Contohnya lah orang kalau mencuri, dia risau tak orang tahu? Kalau orang ada skandal, risau tak kalau pasangan dia tahu? Kata pergi outstation, contohlah. Beria-ria dia plan itu, ini. Dia risau tak orang tahu, orang nampak? Sebenarnya hati dia lapang ke ketika dia buat dosa tu? Tak. Sempit sebenarnya. Lepas tu Allah kata apa? Dan kami akan kumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kat dunia dia buta ke? Tak. Dekat hari kiamat nanti dia buta. Dekat dunia hidup dia sempit. Dekat akhirat, buta. Masa kat dunia dia tak buta. Kau tengok ayat 125. Allah kata apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu melihat. So kat dunia dia boleh melihat sebenarnya. Ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan. Tadi kan dia berpaling kan? Meninggalkan. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Satu kita antara doa sebelum beri salam kan? Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Lepas tu apa? Wa ma asraftu. Kan? Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha kata dekat Nabi, doakanlah aku. So baginda Nabi doakanlah untuk Aisyah kan. Diampunkan dosa. So dia punya happynya, muka dia bahagia sangat.
Dan dia kata, itulah doaku untuk umatku. Itulah doa tadi tu. So jangan tak amal tau. Rugi tak baca. Okay? Subhanallah. Dan demikianlah kami membalas. So kita ni kadang-kadang memang melampaui batas. Tahu benda tu salah tapi kita buat juga. So kita ni sebenarnya yang telah melampaui batas. Batas agama dah ada tapi kita pergi jump. Kita sendiri pergi lompat. Melampaui batas. Okay? Allah kata apa? Dan tidak beriman pada ayat ke-6 dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Asyaddu, sangat-sangat. Maksudnya akbar, maha besar ni asyaddu, sangat keras dan kekal. So kalau kita tak nak dibangkitkan buta, bisu, pekak, so dekat dunia, mata tu tengoklah yang Allah redha. Telinga tu dengar yang Allah redha. Dan lisan tu, supaya tak bisu, sebutlah kata-kata yang baik. Okay? Kalau tak, nanti dekat akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, pekak. Dan dilupakan oleh Allah. Allah tak pandang pun. Dan azab itu keras dan sangat. So sebenarnya yang disangkakan dia seronok kan. Dapat ambil rasuah, hidup senang lena. Tapi sebenarnya dia rugi. Allah tak rugi apa. Peringatan dah diberi. Tapi dia yang berpaling. Okay? So rugi yang sebenar-benarnya. Hati pernah tengok satu video, okay? Dia kaya gila tapi akhirnya dia minta doktor cucuk dia racun. Okay? Dia buat video. Doktor interview dia. Tahu tak kesan ubat ni? Tahu? Saya akan mati dia tu. Saya memang nak mati. Orang paling kaya. Maksudnya dia kaya lah. Kita tengok dia macam, mestilah best kot, duit banyak kan. Tapi dia memilih untuk mati kenapa? Sebab dia rasa sempitnya dunia ni. Dia rasa periknya dunia ni. Itu yang kita nampak kaya tu. Betul tak? Ada tak orang kaya mati bunuh diri? Ada, makan pil tidur lah kan. Sebab apa tu? Sebab dia rasa dunia ni sempit. Padahal rumah dia sebesar-besarnya rumah dia. Kan? Tapi bila dia rasa dunia ni sempit. Kata ulama, bila kita cinta dunia, lepas tu buat maksiat, lepas tu tak bertaubat, samalah seperti orang haus tapi minum air garam. Buat air laut. Dahaganya pun tak hilang, tekaknya pula sakit. Sebenarnya dia ni dasar tu dia membenamkan diri dia. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadinya, orang yang buat maksiat ni sebenarnya takkan pernah tenang. Takkan pernah tenang sebenarnya. Hati dia akan rasa sempit sangat. Contohnya lah, orang main game. Dia main game naik level 1, level 2, level 3. Dia berhenti ke kat level 3? Kalau dia main game, dia sampai level 3. Dia berhenti ke? Dia mesti nak naik level 4, level 5, level 6. Kenapa dia nak naik? Sebab dia rasa macam makin seronok. So, sebenarnya orang yang cipta game tu, dia memang cipta game tu supaya orang memang nak naik level. Dia dapat duit. Betul? Okay. Sebenarnya apa dia kena buat? Stop it. Berhenti terus. Tapi kita nak bercerai. Kenapa? Apa punca? Nanti dekat bawah tu dia ada tulis kan tajuk kan? Kalau TikTok ke kan? Dia ada tulis kan? Tekan tu keluarlah berita tu. Nampak tak kalau kita cari kenapa dia nak bercerai? Okay? Tapi kalau kita dah tutup tak payah ambil tahu. Selamat tak? Selamat. Ni kita pula lepas tu berfikir lagi. Itulah dunia kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi nak selesai, kasih berhenti terus. Tahan nafsu. Tahan nafs. Okay. Allahu Akbar. So, rugi dekat dunia dan akhirat. Okay. Sebab membuat perkara yang mengotori jiwanya. Okay. Sekarang kita tengok. Kalau ayat ni, surah Taha 124 sampai 127. Allah tunjukkan siksa dunia dan siksa akhirat. Dan siksa akhirat itu amat-amat berat dan kekal selama-lamanya. Okey. Siksa akhirat bermula bila? Siksa akhirat bermula sakaratul. Okay. Kalau tengok dekat hadis ni yang tadi saya sebut, hadis riwayat Ahmad 17803 dalam Musnad Ahmad. Okay. Kita tengok hadis ni
Saya tunjuk dulu highlight dia supaya nanti kita tengok terjemahan. Okey, kalau tengok kat sini, Rasulullah perintahkan kita ista'izu billahi min azabil qabr. Antara doa yang kita kena baca sebelum beri salam kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. So Nabi suruh kita minta doa pelindung daripada azab kubur. Saya besarkan lagi. Daripada azab kubur. Nampak? Ista'izu. Mohon perlindungan daripada azab kubur. Okey, ini bagi orang yang beriman Nampak tak ni? Abdul Mukmin. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman, okey, di dunia nanti akan datang malaikat pencabut nyawa. Wajah malaikat nak cabut nyawa kita tu macam apa asyams? Ni, wujuhahum asyams. Matahari. Malaikat yang datang nak cabut nyawa orang beriman, wajahnya seperti bersinar itu. Okay? Ma'ahum kafanum min akfan. Dan dia bawa kain kafan dari al-jannah. Kain kafan dari syurga. Ni siapa ni? Orang yang beriman yang berusaha menyucikan diri dia. Dah bersih, dah sucikan lagi. Macam jiwa dia tu dekat luar. Dia sedang zakah. Macam tu lah ibaratnya. Okay. Kemudian nanti malaikat tu duduk kat kepala dia. Lepas tu dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Maknanya ni jiwa yang baik. Okay. Keluarlah kau. Sekarang ni nak cabut roh ni. Keluarlah roh ni. Ila maghfirah. Kepada keampunan Allah dan redanya. Kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey, dapat redha Allah. Lepas tu dia akan berdoa. Okey, nanti kita tengok dia punya terjemahan. Kain kafan itu pun bau dia misk ni, haruman ni. Haruman. Okey. Lepas tu ketika roh dia dah dibalut dengan kain kafan yang wangi daripada syurga, roh dia akan diangkat ke langit dunia. Nanti malaikat dekat langit dunia akan tanya, ni siapa ni? Roh yang baik ni. Siapa ni? Roh yang wangi ni. Nanti malaikat akan sebut nama dia. Fulan si Fulan. Anak kepada si Fulan. Macam mana gelaran dia dekat dunia, gelaran dia yang baik-baik itu? Oh, dia ni baik, hati dia bersih, dia ni dermawan. Gelaran-gelaran tu akan disebut. Okay? Subhanallah. Fa yaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi illiyin. Ingat tak surah Al-Mutaffifin ada kitab orang beriman duduknya dekat mana? Illiyin. Tu ahli syurga kan? Ni kitab dia. Kitab amalan dia. Right? Lepas tu kita akan ditanya lepas tu roh kita akan dipulangkan balik ke kubur kita, ke liang lahat kita. Okey. Dan dibukakanlah babu ilal jannah. Maksudnya di alam kubur lagi dah dibukakan pintu. Berapa besar kita punya liang lahat tu? Tak besar kan? Tapi kalau orang beriman seperti dibukakan pintu syurga, maknanya liang lahat dia jadi luas. Okey. Kemudian akan datang pemuda, rajul, pemuda yang baik wajahnya, yang baik pakaiannya. Ini saya tiab itu ialah pakaian kan. Kita baca doa pakai baju kan. Alhamdulillazi kasani hadza saubun. Baju. Ni baju. Datang pemuda yang cantik wajahnya, pakaiannya thayyib, bagus, dia akan memberikan khabar gembira. Absyir. Dia akan beri khabar gembira. Okey, dia kata apa? Hari ini dan yang mati ni dia akan tanya, "Kau ni siapa?" Dia akan tanya pemuda tu, "Kau ni siapa?" Okey? Dia kata apa? Ana. Faham tak ni? Ana, aku amaluka soleh, aku amalan soleh. So kita ni roh kita dah balik dalam kita punya lahat. Nanti datang pemuda yang cantik, yang pakaiannya bagus. Dia tanya, kau ni siapa? Dia nak meneman kan? Jadi dia kata apa? Aku amal solehmu.
Fa yaqulu rabbi aqimus sa'ah. Okey. Sampai nanti orang dalam kubur ni kata apa? Pintu syurga dah terbuka. Sepertinya lah kan dia dah nampak syurga. Lepas tu ditemani oleh amal soleh. Dia akan minta dengan Allah apa? Ya Allah, segerakanlah hari akhirat. Supaya aku dapat berkumpul balik dengan anak cucu. Dengan keluarga aku. Itu orang yang beriman. Okey, tak cukup situ lagi. Dia kata ahli wa mali. So akan berkumpul balik ahli keluarga dan harta dia. So dia kata apa? Rabbi, cepatkan as-sa'ah. Apa tu as-sa'ah? Hari kiamat. Cepatkanlah sebab dia dah nampak pintu syurga tinggal nak masuk. Dah nampak dah. Lagi dia nak cepatlah hari kiamat tu. Betul tak? Ingat kita ni lama dekat dunia. Mungkin 80 tahun, 90 tahun. Betul? Okey, dalam ni ada tak yang umur 80? Dalam ni ada tak? Maknanya 80 kebanyakannya dah tak ada. Kalau ada pun mungkin dah tak larat dah. Betul? Tetapi kita kalau ditakdirkan kiamat 1000 tahun lagi. Kita hidup 80 je. Katalah ditakdirkan kiamat 1000 tahun lagi. Mana lagi lama? Hidup kat dunia ke duduk dalam kubur? Dalam kubur. Jadi 80 ni, itulah modal kita. Okay? Sehingga dia nak balik pada keluarga dia. Okay. Wa innal abdul kafir. Okay. Kalau orang kafir, ni sekarang ni tadi mukmin kafir. Datang malaikat sud. Hajarul Aswad warna apa? Aswad warna apa? Hitam. Datang malaikat yang sudul wujuh. Mukanya hitam. Tadi orang beriman, malaikat datang macam matahari bersinar. Orang kafir datangnya, malaikat yang cabut nyawa tu wajahnya hitam. Okay? Ni, malakul maut. Okay? Dia panggil apa? Ayyatuan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang buruk. Yang busuk. Kalau kotor selalunya apa? Busuk kan? Okay? Ni saya nak tunjuk contoh je, nanti baru kita baca terjemahan ya. Okay? Kitab dia dekat mana? Sijin. Lawan kepada Illiyin. Okay? Sijin. So soalan tengok soalan kubur. Inilah hadisnya. Apa soalan pertama? Marabbuka. So malaikat akan datang dan tanya, Marabbuka. Orang kafir, dia boleh jawab tak? Nampak tak bahasa Arab? Apa maksud tu? Macam kita lah. La adri. Aku tak pernah dengar, aku tak tahu. Walaupun soalan kan simple. Kat dunia kan dah hafal. Ni kira soalan dah bocor. Betul tak? Kita tahu tak jawapan? Dekat dunia, masa kat dunia. Tahu, soalan dah bocor. Tapi nanti dekat alam kubur nanti, bagi orang yang mati kafir, dia boleh jawab tak? La adri. La adri. Lepas tu soalan kedua, madinuka. Dia boleh jawab tak? Tak. La adri. Aku tak tahu. Soalan ketiga, mahadha rajul. Okay, siapakah pemuda ini? Dia tak tahu juga. Tapi kalau tadi hadis yang untuk orang beriman tadi, dia akan jawab, ini Rasulullah, dia kata. Nanti, kan kau tak pernah jumpa dia? Aku beriman dengan apa yang dia sampaikan. Okay? Allah, sebab tu ikut sunnah. Jangan tinggalkan sunnah. Okay? Sebab nanti tak boleh jawab nanti dalam kubur. Tak kenal Rasulullah. Okay? Maka apa yang dibukakan? Waftahu baban ilan nar. Dibukakan pintu. Hadis ni sangat panjang sebenarnya. Okay, kita tengok dekat dia punya makna Kalau saya tak screenshot, saya tak boleh besarkan nanti. Okay. Rasulullah berpesan, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Maknanya Rasulullah berulang-ulang. Sebab tu antara 4 permintaan yang kita tak boleh tinggal sewaktu kita dalam solat sebelum beri salam. Kan? Okay? Seorang hamba mukmin ni, hamba mukmin beriman. Jika berpisah dari dunia, meninggal, menghadap akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih seolah-olah wajah matahari. Mereka membawa sebuah kafan dari syurga dan minyak wangi dari minyak wangi syurga hingga duduk di sisinya yang besarnya malaikat tersebut sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut alaihi salam datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berucap, wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keredaan. Kata Nabi,
Tuntas jenazah tersebut mengalir sebagaimana titisan air mengalir dari mulut kendi dan malaikat mencabutnya. Macam kita kat nak basuh tangan, kita kendi basuh tangan tu kan. Air tu turun mudah kan? Macam itulah roh kita keluar. Orang yang beriman. Jika malaikat mencabutnya, dia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun hingga dia cabut rohnya dan masukkan ke dalam kafan dan minyak wangi tersebut. Si mayat meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi paling harum yang ada di muka bumi. Kata Nabi, malaikat tersebut lantas membawa naik jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat selain mereka bertanya, roh siapa wangi ni? Para malaikat menjawab, amboi, ini roh si A anak si B. Okay? Dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia gunakan untuk menyebutnya ketika di dunia. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka meminta dibukakan, lantas dibukakan. Para malaikat ahli taqarrub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit. Berikutnya hingga sampai ke langit ketujuh, lantas Allah Azza wa Jalla bertitah, tulislah catatan hamba-Ku di Illiyin dan kembalikanlah dia ke bumi. So, patah balik masuk dalam kubur. Serta daripadanya aku membangkitkan sekali lagi. Kata Nabi, lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan menduduknya dan berkata, siapa Tuhan kamu? So, dapat soalan yang sama. Ma Rabbuka. Apa dia jawab? Allahu Rabbi. Okay? Tuhanku ialah Allah. Soalan kedua, apa agamamu? Islam. Bagaimana komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kamu? Si mayat akan menjawab, oh dia Rasulullah SAW. Bertanya, dari mana kamu tahu? Aku membaca kitabullah sehingga aku mengimaninya dan membenarkannya. Okay? So, ni kat sini punya. Okay? Dan langit dunia dibuka, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, tidak dibuka lagi mereka pintu langit dan tak bekalan mereka masuk syurga hingga unta masuk lubang jarum. Tertinggal ke? Kalau orang kafir jumpa malaikat wajahnya hitam, membawa kafan berwarna hitam legam, terbuat dari rambut, mereka duduk di sisinya, malaikat tersebut bersandar sejauh mata memandang. Malaikat maut datang hingga duduk di kepalanya, saya, wahai roh yang busuk. Sebab kotor, busuklah. Jemputlah kemukaan Allah dan kemarahannya. Tadi kalau orang beriman, jemputlah keampunan dan redha Allah. Kalau roh yang busuk ni, jemputlah kemukaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi, lantas jasadnya tercabik-cabik dan malaikat tersebut mencabut rohnya bagaikan gancu bermata banyak yang mencabik-cabik kain basah lantas mencabutnya. Auzubillah min zalik. Okay? Sebab tu kalau kita tadabbur surah An-Nazi'at, An-Nazi'at adalah yang mencabut roh orang kafir. Mencabut dengan keras. Kita kalau ada pen kan, pen yang senang buka, macam itulah ibarat roh orang beriman. Tapi kita ada tak jumpa nak buka botol, tak buka pen, susah nak cabut. Sebab apa susah nak cabut roh orang kafir? Sebab dia tak nak tinggalkan dunia. Dia sayang dunia. Sebab dia dah nampak yang datang dekat dia, malaikat muka, dia takutlah. Masa itulah dia tak nak keluar daripada tu. Dia tak nak ikut. Tapi malaikat kata, tak, dah sampai ajal kau. Maka, sebab dia tak nak keluar, ubi, kalau kita nak cabut ubi, tanah tu keras. Macam mana kita nak cabut? Nak cabut geraham, susah kan? Pakai apa? Pelayar. Kan? Takut kita kan? Sebab apa? Sebab dia punya akar kan dalam. Betul tak? Sebab itulah macam nak cabut ubi, nak mudah, kita siram air supaya tanah yang keras, yang kering tu terjadi lembut. Jadi hati kita ni kena disirami, dibasahi dengan Al-Quran. Barulah hati kita bersih. Nanti nak cabut roh senang. Orang yang hati dia keras, tak disiram dengan Al-Quran, macam nak cabut geraham tu lah. Dia tak nak keluar. Dia takut tengok malaikat tu. Tapi bila dia menjauhkan, lagi teruklah dia kena sebab dah sampai masa dia kena keluar. Susahnya nak cabut roh orang kafir. Okay? Dengan bau busuk membawa kepada malaikat di langit selain malaikat langit dia lawan kepada orang beriman tadi lah. Siapa roh busuk ni? Tadi kalau roh yang wangi tu sampai dekat langit dunia, malaikat tanya kan, siapa yang wangi ni? Kalau orang kafir ni,
Siapa roh busuk ni? Para malaikat menjawab, dia adalah Sisi anak Sidi. Dan mereka sebut nama terbukunya sering manusia gunakan untuk memanggil di dunia hingga mayat tersebut sampai ke langit dunia. Dan langit dunia diminta dibukakan dan langit dunia dibuka. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Tadi yang wangi tu buka tak pintu langit? Buka. Naik sampai langit 7. Tapi kalau roh orang busuk ni, langit dunia pun tak. Okay? Dan tak bakalan mereka masuk syurga hingga unta masuk lubang jarum. Nanti boleh tengok surah Al-A'raf ayat 40. Maknanya, tahil lah. Unta boleh masuk tak lubang jarum? Memang tak mungkin. Maknanya roh orang busuk ni tak mungkin masuk syurga. Okay? Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, tolong catatlah catatannya dalam sijil. Lawan kepada Illiyin. Apa? Sementara rohnya dibuang sejauh-jauh, kemudian beliau membaca ayat siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung, ni roh orang jahat ni, burung, lantas burung menyambarnya atau sebagainya diterbangkan angin di tempat jauh. Nanti boleh buka surah Al-Hajj ayat 31, maka rohnya dikembalikan dalam jasadnya. Kedua malaikat lantas mendatanginya dan mendudukinya dan soal, siapa Tuhanmu? Dia jawab, tak boleh jawab lah tu. Saya tak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Saya tak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, bagaimana tanggapanmu mengenai laki-laki ini yang diutus oleh kalian? Dia jawab, dia tak tahu. Lantas ada penyeru langit memanggil-manggil, dia betul-betul telah dusta, hamparkan baginya neraka. So pintu neraka dibuka untuk dia. Maka malaikat membuka pintu neraka baginya dan dia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya. Maksudnya dalam kubur lagi dah panas terbakar. Sedang kuburannya menjepitnya. So kubur dia sepit dia hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian dia didatangi oleh laki-laki yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk dan berujar, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan bagimu. Lantas si malaikat bertanya, siapa kamu dengan wajahmu yang sedemikian menyeramkan dan membawa keburukan ini? Lantas laki-laki itu menjawab, aku adalah amal jahatmu. Kalau tadi pemuda yang indah dengan wajah baju yang indah kan. Aku adalah amal jahatmu dan dia berdoa, ya Rob, janganlah kiamat kau jadikan sekarang. Tadi orang beriman, ya Allah, segerakanlah kiamat. Orang jahat, ya Allah, apa dia kata? Janganlah kiamat jadi. Telah menceritakan kepada kami Ibn Numair, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, telah menceritakan kepada kami Okay. So, peringatan untuk kita, nanti saya share insya-Allah hadis ni dekat grup. Nak beritahunya, satu, kalau duduk dalam maksiat, tak nak bertaubat, Allah rugi tak? Allah tak rugi. Surah Taha, Allah kata apa? Dekat dunia lagi hidupnya, dekat akhirat azabnya sangat, dan bermula dari sakaratul maut. Begitu susahnya. Macamlah orang kalau hidup senang lenang, tiba-tiba kita suruh dia duduk setinggan, duduk kat tepi bawah jambatan. Dia nak tak? Dia tak nak. Macam tu lah roh orang jahat. Dia tak nak keluar daripada badan dia. Dia tak nak tinggalkan dunia. Dia terlalu cintakan dunia. Kerja dia ngumpul harta je. Tapi dia tak salurkan kepada yang Allah perintahkan. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya, melalui ayat Quran dan hadis ni, kita nak ke jiwa kita kotor? Mungkin dekat dunia, dia pakai perfume termahal, terwangi. Perfume dunia. Tapi dekat akhirat nanti, dia masuk lubang kubur, ketika dia diangkat pun, dia dikafankan pun dengan kain yang, walaupun kat dunia, pakai perfume. Termahal sekali. Allahu Akbar. Soalan simple dah. 3 je soalan. Kita pun dah tahu dah jawapannya. Ingat, yang menjawabnya nanti ialah tergantung amalan kita. So, sekali lagi saya ingatkan. Amal ibadah, boleh tak kita amalkan ikut-ikut orang? Boleh ke? Yang penting apa orang kata. Ini ikut, walaupun dia tahu ni salah. Walaupun dia tahu ni bid'ah. Macam baru ni kan, anak OKU, dia tarik mak dia kan, walaupun arus sangat deras. Dia nak selamatkan mak dia, betul? Dua-duanya akhirnya
meninggal. Dia tahu. Ini ibaratnya kalau orang buat benda yang tidak dicontohkan Nabi contoh Dia tahu benda ni salah. Dia dah tahu arus ni besar, boleh bahaya. Tapi dia nak juga gempuh. Dia tahu benda tu salah tapi dia sanggup juga gempuh. Bahaya tak? Dia bahaya. Dah belajar, dah tahu benda tu salah. Kenapa nak ikut? Kenapa nak buat? Dah tahu depan mata ada dalil yang sahih. Kenapa tak nak buat? Allahu Akbar. Okay? So jangan jadi menyesal. Okay? Jangan nak ikut-ikut. Apa salahnya? Benda baik. Ikut cakap jiran, ikut cakap kawan. Okay? Subhanallah. Kita kena berani. Kita kena berani kalau kita nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab memang kita belajar Riyadhus Shalihin pun kita dah belajar hadis tu kan. Siapa yang menggenggam sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Sangat susah. Orang pulaukan kita. Orang tinggalkan kita. Orang kata kita bodoh kalau kita ikut akhir zaman. Subhanallah, Allah Akbar. Makanya, kita tak kisah diikut juga yang arus perdana. Okay? Jangan ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita tak tahu bila kita dinazak. Bila sakratul maut kita tak tahu. Right? Nanti jangan sampai tak boleh jawab. Okay? Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi, boleh ke nak ikut je? Boleh ke nak ikut je tanpa ilmu? Especially bukan bab dunia bukan bab pilih handphone, bab pilih kereta, bab pilih rumah, bukan. Ini bab ibadah. Bab ibadah. Okay, mesti ikut Al-Quran dan Sunnah dan ulama. Okay. Cuma saya nak tunjukkan satu lagi tentang neraka, surah At-Taubah ayat 81. Ayat 81. Okay. Orang munafik. Orang-orang munafik yang ditinggalkan tidak turut berperang itu bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah di Madinah. Okey, kita tahu kan kisah perang Tabuk, munafik Madinah tak nak ikut Nabi pergi berperang. Okey, mereka tak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah dengan sebab kufurnya, dan mereka pula menghasut dengan berkata, janganlah kamu keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Apa Allah perintahkan Nabi Muhammad cakap? Orang munafik, dia dah tak nak pergi perang. Musim panas kan? Kurma tengah berbuah. Okay. So dia sayang dunia. Dia bagi alasan macam-macam dekat Nabi. Kita belajar Riyadhus Shalihin bab sabar kan. Okay. Bab taubat. Bab taubat. Taubat Ka'ab kan. Okay. Dia kata apa? Untuk dia nak beranak ala macam-macam lah. Okay. So dia tak nak ikut Nabi berperang yang sangat-sangat jauh dekat Tabuk. Dia kata panas. Har. Panas. Apa Allah perintahkan Nabi cakap pada mereka ni? Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Qul naru jahannam, katakan Muhammad, api neraka itu asyaddu harra. Dekat dunia harri, panas terik, tapi dekat akhirat harra. Asyaddu harra. Api neraka akhirat jauh lebih dahsyat. Lau kanu yafqahun. Kalau mereka mengerti. Baru-baru ni ada dengar tak ceramah Ustaz Muin kat Kelantan? Ada tak dengar? Ulama ni, dia berpuasa masa tu dekat Mekah. Mekah panas tak? Ramadan tu sendiri panas kan? Okay. Tapi dia kata, panas ni, nak pergi Taif lah. Sebab Taif tu sejuk. On the way nak ke Taif, jumpa Arab Badui. Arab Badui ni selalunya education tak tinggi. Betul? Tapi dia Islam lah, dia beriman. Okay. So dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Yang dia ni, daripada Mekah nak pergi Taif. Sebab apa? Panas. Jadi nak pergi Taif. Biar selesa. Kita kalau orang pergi Mekah, selalunya kita tanya apa lepas balik Mekah? Kalau kita bawa balik umrah, apa yang kita cerita selalunya? Hotel mana? Makan apa? Dia tak sibuk pasal ibadah. Dia sibuk pasal apa? Package ni, hotel ni macam mana? Beza tak? Beza kan? Okey, dia tanya. Kenapa engkau pula yang sejuk, Taif, kau nak pergi Mekah? Sebab dia kata, betapa walaupun Badui ni nampak pendidikan dia rendah, tapi iman dia tinggi. Dia kata apa? Sebab aku beriman pada ayat ni. Ayat ni Allah kata api neraka jauh lebih panas daripada panas. Jadi aku nak pergi kat panas dunia ni supaya aku bersabar, aku bertahan supaya aku tak kena panas. Rupa juga, kalau kita nak rehat dalam kubur,
dekat dunia kena tinggalkan rehat. Maksudnya apa tu? Berpenat-penatlah. Bekerjalah, beramallah dekat dunia supaya dalam kubur nanti kita tak dikerjain. Faham tak ni? Supaya kita tak dikerjakan dalam kubur, dekat dunia ni kena bekerja, beramal, belajar. So, nak rehat yang hakiki kat dunia kena tinggalkan rehat. Supaya tak kena panas akhirat, so dekat dunia kena berpanas-panasan. Maksudnya, berjuanglah. Right? Okay? Allah Akbar, subhanallah. Badui tu kata, dia sebut ayat ni. Sebab Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, kalau kau takut panas dunia, panas akhirat lagi. So, apa perasaan kita masa baca ayat ni? Kita semua nak yang paling dekat kan? Paling selesa, yang paling sejuk, yang paling mewah. Okay? Allah Akbar, subhanallah. Okay, satu lagi surah 11. Surah Hud ayat 105. Sikit lagi, boleh? Sikit lagi. Ayat 105. Pada masa datangnya hari kiamat itu, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Hari kiamat nanti, tak seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan, melainkan dengan izin Allah. Kat dunia ni boleh kita help, tolong. Dekat akhirat nanti boleh, kat kiamat nanti boleh? Tak boleh. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Kita nak yang mana? Nak sa'adah ke nak syaqiyah? Tu kita tengok hadis tu kan, ahlu syaqa dengan ahlu sa'adah. Ayat 106. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Orang yang celaka ni dekat mana? Dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Bagi mereka di situ hanyalah suara yang memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai. Sanggup? Ayat 107. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi orang yang ahli sa'adah, ahli syurga, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ata'an ghaira majzus. Adapun orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maksudnya dia tetap sucikan hati dia, kemudian dia beramal, dia tazakka dan zakkaha, maka di dalam syurgalah tempatnya, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberi nikmat yang tidak putus. So, dalam Al-Quran sentiasa bersilih ganti. Lepas cerita neraka, cerita syurga. Atau cerita syurga, cerita neraka. Cerita orang kafir, cerita orang yang beriman. Akan berselang-selang. Supaya kita buat pilihan. Okay, supaya kita sedar. Boleh? Alhamdulillah. So, insyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Ayat 10 lagi. Kita belum habis lagi. Waqad khaba man dassaha. Okay. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk kisah kaum Samud, okay, Allah mencontohkan siapakah orang yang paling kotor hati dia ialah kaum Samud dalam Al-Quran. So, sebelum kita masuk kisah kaum Samud, ya kita faham betul-betul penyucian jiwa dan pengotoran jiwa. So, kita betul-betul tak nak mengotorkan jiwa kita. Kita nak keep on bersihkan. Walaupun kita tazakar, bersihkan dalaman, tetap kita polish sepertilah kat luar. Kita polish lagi. Maka qad aflaha man tazakka, kalau surah Asy-Syams ni qad aflaha man zakkaha. Boleh? Alhamdulillah. Okay, 9 10 ni ayat yang berpasangan. Subhanallah. Daripada 1 sampai 10 ni semua berpasangan kan? Syams, Qamar, Nahar, Al-Lail, As-Sama, Al-Ard. Lepas tu, nafs pun ada 2. Ujur, taqwa. So, semua ada pasangan. Kecuali Allah kita belajar hari Senin. Al-Witr, Al-Wahid, Al-Ahad.
Subhanallah. Kaitkan. Lagi kita rangsang otak kita ni, hubungkan ke hari Senin, hari Selasa, hari Khamis. Campur juga kelas-kelas yang belajar tempat lain ke, kat surau dekat masjid ke, online ni, baca buku ke. Subhanallah. Allah akan gabungkan untuk jadi makin mantap iman kita, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf salah silap. Semua kebenaran dan hak ketinggian semua daripada Allah, kelemahan semua daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum.